makan sendiri tau. Okey, kalau nak bercerita tentang membayangkan ni, kita juga membayangkan negara kita sebagai sebuah negara yang maju dan juga negara yang berada setanding dengan negara-negara yang lain menjelang 2020 dan tahun-tahun selepasnya. Jadi kita juga bercerita mengenai apa yang telah dirancang dalam RMK ke-10 dan juga RMK 11 yang akan dilaksanakan. Kita akan bersama dengan Profesor Dr. Jamal Osman, Timbalan Ketua Kluster Ekonomi dan Pengurusan Majlis Profesor Negara, juga pensyarah Fakulti Ekonomi dan Pengurusan. Assalamualaikum Prof, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi Prof ya. Ya, hari ini kita nampaknya. nak cakap pasal topik yang lebih kita katakan lebih terperinci sikitlah, berkenaan bagaimana prestasi Malaysia selepas perancangan RMK 10 yang ini ya. Ini ada melakukan kajiannya mengenai RMK 10 juga. Ada banyak tapi kita tak naklah masuk terlalu banyak nak tumpukan apa yang telah berlaku di RMK 10 ya. Sebab kalau kita lihatkan RMK 10 ni mereka ada 5 teras strategik dan juga 10 premis utama, tetapi kita nak tahu dengan lebih lanjut dari Prof sendiri mengenai RMK 10 dan RMK 11 yang akan dibentangkan. Perbezaannya, mungkin Prof boleh mulakan dengan perbezaan yang mungkin akan dilakukan dalam dua-dua. Baik, pertama kita faham bahawa negara sangat committed ya, untuk mencapai objektif wawasan 2020. Ya, betul. Dan RM10 ni sebahagian daripada rancangan ke arah pencapaian objektif wawasan 2020 lah. Dan kita tahu RM10 akan berakhir pada tahun ini. Baik, saya percaya kita juga faham bahawa RM10 ni salah satu rancangan jangka panjang Malaysia yang merangkum beberapa strategi, beberapa dasar utama yang lain. Contohnya, dia merangkum dasar ekonomi baru, dia juga merangkum dasar transformasi, yang ada di bawahnya dasar transformasi kerajaan ataupun program transformasi kerajaan dan juga program transformasi ekonomi. Jadi, kesemua ini sebenarnya menjurus kepada pencapaian wawasan 2020 lah. Dan lebih khusus objektif NEM, New Economic Model ataupun model ekonomi baru Malaysia, ingin membawa Malaysia kepada satu status negara maju, negara yang berpendapatan tinggi, untuk kita boleh keluar daripada apa yang dikatakan sebagai perangkap pendapatan menengah, middle income trap. Baik, kita menjangkakan menjelang 2020 kita boleh mencapai pendapatan yang setinggi 15,000 US dollars dari segi ukuran GNI per capita. Baik, kalau kita lihat trajektori GNI, pertumbuhan GNI, khususnya GNI per capita, daripada tahun 2010 sehingga 2014, kita mampu mencapai pertumbuhan lebih 600 tahun di segi pendapatan per capita negara. Lebih 600 tahun daripada tahun 2010 hingga 2014. Jadi kalau kita mampu untuk maintain, untuk memastikan pertumbuhan ini kekal, ataupun paling kurang 600 lah. Kalau GNI per capita kita tumbuh 600 tahun sampai 2020, saya percaya kita boleh mencapai sasaran pendapatan tinggi tadi sebesar 15,000 dolar per capita. Baik Prof, kalau kita lihat ya dalam RMK 10 juga penumpuan terhadap pembangunan infrastruktur dan juga negara berpendapatan tinggi. Lihat contoh di negara Korea dan juga Jepun berubah dari negara pengguna kepada negara pengeluar, menjadikan mereka melangkah daripada negara membangun kepada negara maju. Bagaimana model ini boleh kita ikuti untuk menjadikan kita mencapai status negara maju mengikut acuan yang telah kita saksikan sebelum ini? Baik, konsep negara pengguna ini saya rasa kita kena bahaskan lagi. Pengguna dalam konteks bagaimana. Sebab ada dua unsur penggunaan.
Satu, penggunaan dalam barangan akhir. Satu lagi, penggunaan dalam konteks barangan input, barangan perantara yang digunakan untuk mengeluarkan barangan akhir. Okey, ada dua aspek penggunaan tadi. Dan satu lagi ialah negara pengeluar, kita tahulah negara yang melakukan output barangan dan juga perkhidmatan. Baik, kedua-dua unsur penggunaan itu perlu. Sama ada sebagai pengguna akhir di mana masyarakat kita meningkatkan consumption dia. Dan juga ekonomi kita meningkatkan pengeluaran output yang melibatkan penggunaan barangan-barangan intermediate, barangan-barangan input. Bahkan sebagian negara dia mengutamakan ataupun dia bergantung kepada pertumbuhan dalam domestic consumption yang melibatkan pertumbuhan dalam pengeluaran output yang menggunakan barangan-barangan input dan juga penggunaan dalam barangan akhir, final consumption di kalangan pengguna. Seperti Indonesia, dia bergantung pada pertumbuhan dalam domestic consumption. Baik, saya rasa perlu ada keseimbangan. Kesemuanya penting. Penggunaan dan juga pengeluaran itu penting. Pengeluaran untuk terus kita meningkatkan output ekonomi, barangan dan juga perkhidmatan. Di samping adanya pertumbuhan yang tinggi juga dalam domestic consumption supaya ekonomi itu berdaya tahan. Tidak bergantung pada ekspor semata-mata. Dan kita tahu Malaysia ni is a trading company. Trading nation lah. Bukan company, sorry. Trading nation. Negara yang berdagang. Tinggi nilai perdagangan kita bergantung berbanding dengan GDP kita. Hampir 200%. Jadi sangat bergantung pada faktor-faktor ekonomi global untuk terus merangsang ekspor, permintaan terhadap barangan dan perkhidmatan kita. Baik, mengimbas kembali RMK 10 kepada mereka yang mungkin dah mungkin inginkan beberapa nota-nota dia. Kalau kita katakan tadi 5 teras strategik ke arah pencapai status negara. Baik, antara 5 teras strategik yang telah dibentangkan semasa RMK 10 Jun lalu Jun 2010, pertamanya meningkatkan nilai tambah dalam ekonomi negara, keduanya meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi serta memupuk minda kelas pertama, menangani ketidaksamaan sosioekonomi yang berterusan, keempatnya meningkatkan tahap dan kemampuan kualiti hidup, yang kelimanya mengkukuhkan keupayaan institusi dan pelaksanaan negara. Prof, kalau kita lihatkan teras-teras ni, kalau kita nak bincangkan mungkin masa tak mengizinkan, tapi kita ambil salah satu daripadanya, menangani ketidaksamaan sosioekonomi yang berterusan ataupun meningkatkan nilai tambah dalam ekonomi negara. Pendapat Prof dari RMK 10 ni, bagaimana, apakah prestasi setakat ni? Baik. Yang pertama tadi, saya lebih tertarik dengan yang pertama. Meningkatkan nilai tambah ekonomi negara. Negara. Dia bermaksud upaya negara untuk meningkatkan nilai-nilai output ekonomi. Saya ambil contoh mudah. Negara adalah pengeluar minyak sawit yang terbesar di dunia di samping Indonesia. Baik, kalau kita berhenti di setakat memproses minyak sawit mentah saja, sedangkan kita ada potensi yang luas untuk terus memproses minyak sawit mentah kepada minyak sawit yang diproses dan seterusnya barangan akhir. Jadi upaya kita untuk terus memproses minyak sawit mentah kepada barangan-barangan yang lebih bernilai tinggi, itu sangat berkait ataupun dia memberi maksud kita telah berupaya meningkatkan nilai tambah dalam aktiviti ekonomi. Ini bermakna input-input yang kita ada, input bahan-bahan mentah yang kita ada, harus kita terus tingkatkan nilai melalui proses pemprosesan supaya kita boleh mengeluarkan barangan akhir yang lebih bernilai tinggi. Jadi begitu juga dengan input yang kita ambil daripada sumber luar. Kita harus berupaya untuk meningkatkan nilai tambahnya supaya dia bernilai tinggi. Tapi apapun, kita harus tekankan kepada input yang kita boleh dapat daripada sumber tempatan. Misalnya sektor sumber, sektor resource-based sectors, minyak sawit, getah, kayu kayan dan sebagainya.
kita perlu tekankan pada raw materials yang kita boleh peroleh daripada sumber tempatan dan kita terus tingkatkan nilai tambah dia. Ini yang sepatutnya kita galakkan. Kerana dia terus menjurus kepada memperkuat daya tahan ekonomi negara. Saya tertarik dengan Prof bila mengatakan memperkukuh dan juga meningkatkan nilai tambah negara. Adakah menuju ke arah 2020 kita masih lagi perlu bergantung pada komoditi asas yang kita punyai sekarang seperti minyak sawit, ataupun kita perlu beralih ke satu lagi alternatif sumber yang boleh menjadikan melonjakkan negara kita ke satu fasa ekonomi yang tahap baru? yang lain. Baik. Kenapa saya tekankan resource-based sector, resource-based industries? Ini kerana ia akan meminimumkan leakages. Input-input datang daripada sumber kita sendiri. Instead of kita bergantung pada sumber dari luar. Dan selama ini negara pun sangat bergantung kepada sektor ini, resource-based industries. Dan saya percaya banyak ruang di situ untuk kita terus melakukan inovasi, untuk kita terus memikirkan bagaimana untuk meningkatkan nilai tambah dalam sektor resource-based industry ini. Kerana itulah tunggak ekonomi kita sebenarnya. Bila kita sebut tentang daya tahan ekonomi, kita mesti mengutamakan resource-based industry. Dan saya fikir ia akan terus berupaya untuk menjana pertumbuhan ekonomi yang mapan. Misalnya oil-based sector is also part of resource-based industry. Dan satu lagi saya harus nyatakan juga bahawa bukanlah kita tidak boleh melihat aspek lain, inovasi dalam sektor-sektor yang lain. Kita sangat galakkan itu. Financial services misalnya, aspek pelancongan misalnya, ataupun umumnya sektor perkhidmatan. Sememang itu sedang bergerak, momentumnya sangat baik, very positive trajectory. Tetapi akhirnya sesuatu negara, sesuatu ekonomi itu harus melihat di manakah sebenarnya tunggak kekuatannya. Dan untuk Malaysia saya lihat tunggaknya adalah pada sektor sumber tadi, sektor sumber asli khususnya. Sektor sumber asli itu kalau kita lihat negara-negara maju yang lain sudah beralih daripada kebergantungan kepada sumber asli kepada human capital, kepada knowledge base ekonomi, ataupun beralih kepada teknologi yang ekonomi berasaskan teknologi. Adakah Malaysia perlu mengikut jejak langkah daripada kebergantungan kepada sumber asli kepada kebergantungan kepada sumber-sumber lain yang lebih bersifat inovatif dan boleh diperbaharui? Bila saya sebut kebergantungan ataupun sektor sumber asli sebagai sektor induk ekonomi, bukanlah kita bergantung semata-mata kepada sektor itu untuk terus tumbuh. Saya bermaksud sektor itu sangat penting sebagai tunggak dalam konteks ketahanan ekonomi. Perhatikan krisis 97 dulu. Apabila ekonomi negara crash, GDP tumbuh secara negatif, dan akhirnya sektor sumber asli yang menyelamatkan ekonomi negara, khususnya sektor sawit tadi. Dia jadi penyelamat pada negara. Tapi jadi sekarang Prof, harga komoditi khususnya minyak juga tidak stabil. Macam mana nak membantu tu, Prof? Memang begini keadaan ekonomi dunia, dia agak gloomy. Ya, bukan sekadar pasaran komoditi yang tidak menentu, begitu juga dalam aspek yang lain. Misalnya petroleum kita kan pun begitu tidak menentu. Jadi apapun, bukanlah saya kata bahawa sektor lain tidak penting. Ia sangat penting. Seperti saya sebut tadi kan, sektor perkhidmatan khususnya. Perkhidmatan pun banyak juga support sektor sumber asli. Sektor industri, sektor elektronik dan electrical yang selama ini juga satu sektor yang banyak membantu untuk menjana pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Walaupun akhirnya agak menurun, tapi kita masih lagi ada harapan untuk lagi mempergiat sektor elektronik dan elektrik ini. Prof, kalau berkaitan dengan apa yang Ismail katakan tadi, modal insan mungkin menjadi salah satu daripada tumpuan premis utama, 10 premis utama dalam RMK 10 memupuk, menarik dan mengekalkan modal insan unggul. Kalau buat masa ni RMK 10 ni, pada pendapat Prof, adakah kita telah mencapai apa yang kita telah bentangkan ataupun telah kita bincangkan dalam RMK 10 ni kalau dikaitkan dengan modal insan? Agak sukar sebenarnya untuk kita kata dah mencapai ataupun belum, sebab kesemua ini sebenarnya adalah proses. Dia lebih merujuk pada proses untuk kita terus mengeluarkan tenaga-tenaga kerja yang mahir, yang berinovasi, yang kreatif dan sebagainya.
mungkin agak sukar untuk kita meletakkan satu indikator atau penilai, kita dah sampai ke tahap itu. Yang penting proses itu terus berjalan. Apalagi kita sedang berhadapan dengan keadaan di mana akan berlaku satu aliran. Aliran mobility tenaga mahir. Bila kita berkatakan tentang ASEAN Economic Community, kita membayangkan nanti akan berlaku mobility pekerja-pekerja mahir secara bebas di kawasan ASEAN kita ini. Jadi kalau kita tak berdaya saing, kita tak inovatif, barangkali kita akan diganti oleh mereka yang daripada negara lain. Negara lain akan graduan negara lain ataupun pekerja mahir di negara lain yang lebih kompetitif mungkin lebih disukai, diminati oleh majikan kita. Jadi dan kita tak boleh halang sebab memang begitu apa yang kita ingin ni di peringkat ASEAN. Free flow of human capital, khususnya human resource yang berkemahiran, yang skill worker tadi. Jadi, bagaimana Prof melihat komuniti kerjasama ASEAN itu memanfaatkan Malaysia bukan sahaja dalam komuniti ASEAN tetapi di pasaran antarabangsa juga? Dan di sinilah pentingnya inovatif, kreatif ataupun just istilah budaya saing tadi kan. Supaya kita kompetitif, supaya tenaga kerja kita terus relevan. Bukan sekadar untuk domestic market. Bukan sekadar untuk majikan-majikan dalam negara. Tapi relevan juga untuk majikan-majikan di luar Malaysia. Dalam konteks ASEAN. Kita tak mau lihat nanti majikan kita lebih mengutamakan tenaga kerja daripada negara lain, daripada Indonesia mungkin, daripada Thailand mungkin, yang mempunyai kelulusan kemahiran yang setara, tetapi lebih kos kompetitif, ataupun dengan kos yang sama dengan kita, tapi kemahirannya lebih tinggi. Jadi ini satu yang perlu kita sedari, bahawa kita kena lebih berusaha lagi. Baik, itu dia. Terima kasih, Prof. Terima kasih kepada Profesor Dr. Jamal Othman, Timbalan Ketua Kluster Ekonomi dan Pengurusan Majlis Profesor Negara dan juga Pensyarah Fakulti Ekonomi dan Pengurusan. Terima kasih banyak-banyak, Prof, kerana bersama kami pagi ini.